Assalamualaikum warahmatullahi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Ya Allah, cukuplah bagiku hanya kebesaran-Mu ya Allah. Tidak ada sekali-kali di dalam hatiku selain dari-Mu ya Allah. Dan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan hidup kami. Sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Alhamdulillahil wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, dah sampai kita dalam bicara yang baru lepas berkenaan dengan perkara bin'ah kan. Kau tak habis lagi? Pasal bin'ah dah habis dah. Belum baca lagi? Belum lagi? Pasal bid'ah dah habis dah, kita masuk bab suluk. Rasa-rasalah kalau mengikut tanda saya tu. Bab suluk. Baik. Apa itu bid'ah? Sedikit lagi kita cuba ulang kaji sedikit. Bid'ah ni perkara yang tidak dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bid'ah. Dan bid'ah ini jangan kita borong ke semuanya mengatakan bahawa itu adalah sesat dan itu adalah tidak boleh. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jangan kita borong semua mengatakan bahawa perkara bid'ah itu adalah sesat. Jangan kita asyik berpandu kepada hadis yang dikhususkan. Tiba-tiba kita cuba mengumumkan bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebenarnya hadis ini maksud yang sebenarnya ialah dalam perkara kaedah yang disebutkan di sini ialah dalam perkara membahaskan berkenaan dengan akidah, yang ini khusus kepada masalah tauhid, masalah akidah sahaja, bukan masalah umum. Yang tak boleh kita nak mengatakan bahawa itu merupakan hadis umum, sedangkan hadis ini dikhususkan kepada perkara tauhid dan perkara akidah sahaja. Bila tauhid salah, akidah salah, salahlah. Tetapi dalam bentuk umum tak boleh kita nak mengatakan perkara sedemikian. Mengadakan majlis maulud, ini bukan perkara khusus, ini perkara umum, maka tak boleh kita mengatakan bid'ah. Sebab berpandu kepada firman Allah SWT, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi
wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucap selawat dan salam ke atas Nabi. Oleh itu Allah mengajak dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau benar-benar kita beriman, marilah kita sama-sama sallu, mengucap selawat ke atas Nabi, wasallimu, dan mengucap salam ke atas Nabi. Ya, kerana sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, nescaya Allah akan berselawat kepada 10 kali. Siapa mengucap salam kepada Nabi sekali, Allah mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Begitulah gandaannya. Maka dengan sebab itu penting untuk kita fahamkan perkara ini. Bagaimana yang kita dah bicarakan pada yang lepas, pada masa tu Haji Ibrahim kita tak ada, jabat taksi kita tak ada masa tu. Ya, baik, kita bicarakan hari itunya berkenaan dengan bid'ah ini. Baik, bila sebut bid'ah, jam tak boleh pakai. Dan sebab jam Nabi dahulu bukan macam ni. Ya, kereta tak boleh pakai. Sebab zaman Nabi mana ada kereta. Naik kapal terbang tak boleh naik. Ya, kalau kita nak borong semua perkara bid'ah adalah sesat. Jadi pakai kereta sesat, naik kapal terbang sesat. Ya, jadi jangan kita nak borong begitu. Sebab itulah kita kena fahamkan baik-baik dalam perkara ini. Hari ini timbul macam-macam masalah. Kalau kita tak nak beramal, jangan menyekat orang untuk beramal. Kalau kita malas berdoa, jangan menghalang orang untuk berdoa. Kalau kita malas untuk mengadakan maulud, jangan kita menghalang orang untuk mengadakan maulud. Kerana menyambut kelahiran Nabi ini, bagaimana Allah telah sebutkan, Muhammad membawa rahmat. Ya, dengan menyebut namanya, dengan berselawat kepadanya, dengan bergembira di atas kelahirannya itu, dah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari dalil Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan jangan kita pandai-pandai dan mudah-mudah kita dalam perkara ini. Ya. Sebab itu penting untuk kita fahamkan dalam perkara ini supaya kita tidak tertipu di dunia yang penuh dengan berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai mihnah yang timbul pada zaman kita pada hari ini. Baik. Sambungan ni insya-Allah mari kita sambung dalam bab, dalam tajuk pada pagi ini ialah suluk. Apa itu suluk? Dia sebut suluk ni, ya, kita kena bersialah untuk menjalani suluk ini. Dan tempat yang paling baik untuk kita bersuluk ialah cari tempat yang putus perhubungan komunikasi. Telefon tak dapat dihubungi, ya, keluarga nak hubungi tak boleh, barulah kita berjaya dalam bersuluk. Kalau duduk kat rumah payah nak berjaya. Sekejap-kejap dipanggil, duduk dalam bilik kena ketuk pintu, bang, nasi bang dah siap. Tak selesai masalah. Jadi bila bersuluk, kita kena pertahankan diri kita selagi tak habis tugas kita, kita tak keluar, tak selesai. Makan nombor 2, selesaikan dulu. Kalau disebutkan 1000 zikir, habiskan 1000. Kalau disebutkan 10,000, habiskan 10,000. Jangan ingat ke makan. Kalau duduk kat rumah jawabnya tak jadi. Baru aja, Assalamualaikum bang, ada orang cari bang. Jadi payah. Selagi ada hubungan telefon, berdering, ada line, tak berjaya juga. Jadi kalau nak bersuluk berjayanya cari tempat yang tak ada hubungan telefon apa semua sekali, ya, tak boleh dihubungi semua sekali. Di ketika itulah baru kita akan berjaya untuk bersuluk. Ya, baik. Suluk tak apa. Dia sebut suluk tu bersuluk tu apa? Datuk Mak, suluk apa? Belum cerita lagi suluk. Oh, tak sempat nak belajar dulu, baru nak belajar tu guru mati. Baik. Apa itu suluk? Suluk artinya segala daya usaha ikhtiar yang sedang berjalan untuk mencapai maqam ma'rifat pada Allah. Itulah suluk. Apa itu suluk? Segala daya dan usaha kita, ikhtiar kita yang sedang kita jalankan, yang sedang berjalan untuk mencapai maqam ma'rifat, itulah suluk. Kalau kita tak jalankan, tak sedang kita jalankan, tak sampai cakap lah. Itu dia bagi cakap saja.
Kita kena buat, kita kena lawan. Bagaimana Allah telah sebut, wallazina jahadu fina. Dan orang-orang yang mujahadah pada jalan kami, maka Allah jawab, lanahdiyannahum subulana. Allah menggunakan perkataan nascaya kami bukakan jalan banyak sangat. Mujahadah saja Allah buka banyak amat sangat jalan kami. Itu janji Allah. Ya, mujahadahlah kita padanya Allah, Allah buka. Allah tak bukan janji pun. Nak rasa, nak tahu, nak nampak, buat. Tak buat tak tahu. Kalau hari ni kata 1000 kali, buat 1000 kali. Sekali tak habis, jangan keluar ke mana-mana, jangan makan, jangan minum, jangan berak, jangan kencing. Baru boleh rasa. Kalau harian pula, Imam Ghazali dah sebut, zikir harian hari ini apa? La ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. Cukup tak? Tak cukup. Kemarin apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali? 1000 kali. Cukup tak? Buat tak? Macam mana nak rasa? Buat pun tidak. Dan buat tak pernah cukup. Nak rasa macam mana? Dia nak rasa, kena buat. 1000 kali paling kurang, lebih tak apa, kurang jangan. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali kalau kita nak merasai. Kalau tidak, jangan harap kita akan rasa. Dah macam mana nak buat? Kena lawan. Nak ke tak nak? Nak, anak kena lawan. Lawan pastilah. Macam tu. Ini nak tak nak lawan. Oh, itu ya. Tak lawan itulah yang menyebabkan satu saf aja qiyamul lailnya. Siapa kata tak sempat? Pukul berapa start tadi? Walaupun hanya kita semaya aja tak sempat tadi, tapi yang lain dah sempat. Tasbih sempat, taubat sempat, tahajud sempat, witir sempat. Siapa kata tak sempat? Awal pun sempat, lewat pun sempat. Siapa kata tak sempat? Cuma kita saja tak sempat, kata Haji Mak. Tak. Tunggu bulan depan pula kalau sempat. Kalau Allah ambil nyawa awak. Sebab itulah kita kena bersungguh bahawa kita akan rasa kemanisannya. Kalau tidak, tak rasa kemanisannya. Nak rasa kemanisan, kena bersungguh dan kena faham bahawa kita dapat rasa kemanisan. Boleh? Baik. Apa itu suluk? Segala daya usaha yang kita jalankan, ikhtiar kita jalankan, yang sedang kita berjalan untuk apa? Untuk mencapai maqam makrifat. Makrifat apa? Makrifat pada Allah, bukan pada dunia. Makrifat pada Allah Ta'ala di bawah pimpinan guru. Itu bagi sulut. Kalau tak dibimbing oleh guru, jangan tebeng-tebeng, nanti bahaya. Sebab itulah guru dah bagi tahu, engkau pergi ke gigi buta. Ibrahim, engkau pergi ke rumah yang ditinggalkan, rumah usang. Baik, musuh kita pula pergi ke kubur mati bunuh. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau apa saja yang datang, bilang saja cubaan. Piramli dah ajar ada cara.
Tak faham-faham kita nak bersuluk ni. Nak berjaya tak? Nak berjaya. Tak mampu lakukan keseorangan, tapi kena cuba dulu. Dah cuba tak berjaya juga, akhir sekali satukan ketiga-tiga. Bila satu ketiga-tiga benar-benar berlaku pun dikatakan cobaan. Budak-budak ni. Baru tahu. Tak takut lagi lah cobaan. Benar-benar berlaku pun cobaan. Ketuk kepala atas kepala, golak atas kepala pun cobaan lagi. Pasal apa? Bila dah duduk sekali, takut pun jadi berani. Ini dia panggil ajaran kita nak bersuluk. Letak dulu, buat dulu. Lepas tu tak boleh juga, tak apalah. Dua-dua ataupun tiga. Duduk sekali, buat. Selagi tak habiskan jumlah yang telah ditentukan oleh guru itu, selagi itulah kita kena teruskan. Itu namanya suluk. Ya, lawan sungguh-sungguh, ikat diri kita, lupa yang lain, hanya ingatkan Allah saja mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Selagi tak cukup, jangan berhenti. Itulah namanya suluk. Nak bersuluk tak ni? Kan nak bersuluk, cari tempat. Minta Syekh Haji Ibrahim kita, moga dia tu daripada SC, dia tahu tempat kat mana. Hak, moga selalu duk bawa kan, berhubungan telefon tak dapat, cari situ. Kita pergi kat situ. Ada kat mana Haji Ibrahim ni dia? Tempat yang tak boleh komunikasi berhubung ni. Kita cari tempat tu, kita pergi. Dan nak bersuluk, tak apa, kita ajar. Sehari je nak ajarnya. Tengok boleh tak? Tinggal sehari dulu, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal kerja, tinggal segala-galanya. Dekatkan diri dengan Allah, dampingkan diri kepada Allah, bukan dampingkan diri dengan si mambang. Faham tu? Ni asyik dah berdamping dengan mambang aja kitanya. Allahu Akbar. Kita berdamping dengan mambang WhatsApp, mambang Facebook, mambang TV, mambang Astro. Waduh, nak berjaya macam mana? Boleh faham tu? Nak tinggal mari awal duduk di surau sembahyang tahajud pun payah. Nak pergi seharian macam tu lagi payah. Kalau pergi kerana lain mudah pula. Kemana tu? Kursus berapa hari? Seminggu. Boleh. Tapi untuk kursus berkhalwat kita dengan Allah, dampingkan diri dengan Allah, kedekatkan diri kita dengan Allah untuk mencapai maqam makrifat ini, Allah payahnya sebab benda mahal. Benda mahal payah. Allah. Baru berzikir sikit ngangau mulut dah. Baru start sikit je landing dah. Dah macam mana? Sikit baru mula landing time. Dah macam mana? Ini dia. Baru nak start mulanya. Abah mak panggil. Abah mak panggil pula dah. Baru nak mula ilahana ya Rabbana subhanallah. Abah mak panggil pula dah. Mak tanya nak makan benda pagi ni pula dah. Semua tu gangguan-gangguan. Boleh faham tak tu? Dan nak berjaya macam mana? Jadi bersuluk itu ialah jalankan segala usaha dan daya kita, ikhtiar kita, bersungguh-sungguh untuk mencapai maqam makrifat pada Allah SWT di bawah pimpinan guru, ya, guru tasawuf yang arif lagi mursyid. Maknanya guru, maksud di sininya dia sendiri dah buat, dia sendiri dah dibimbing, dia sendiri dah lalui, dia sendiri dah rasai, maka layak untuk dia perturunkan kepada murid-muridnya. Ini dia sendiri pun dah buat, dah buat cetak. Faham? Dia cari guru macam ni, inilah guru Yahya nya. Pasal dia sendiri pun tak buat, dia sendiri pun tak amalkan, dia sendiri pun tak lalui dan rasai. Nah macam mana? Sekadar bercerita sahaja.
Sebab dia sendiri tak merasai. Baik. Orang suluk dikatakan orang itu sedang salik, ikat diri. Kaki tangan kita ikat, maknanya beri tumpuan kepada Allah. Hanya sebut, hanya ingat pada Allah saja. Lupa pada lain. Itu maksudnya. Bukan kita ambil tali ikat. No. Bukan begitu. Ya. Maknanya kita mengikatkan diri kita pada kata-katanya, bermakna kita bersungguh-sungguh melawan demi mencapai maqam makrifat kita kepada Allah, demi nak rasakan zauq, demi nak rasakan kemanisan kita dalam zikir, dalam ibadat, dalam istighfar dan sebagainya. Boleh faham tu? Baik. Macam mana? Iaitu salik-salik itu ialah orang yang menjalani segala daya usaha memerangi hawa nafsu dan memerangi syaitan dengan mengekalkan amalan wirid, dengan mengekalkan amalan ibadat, dengan mengekalkan amalan wirid, dengan mengekalkan amalan istighfar, dengan mengekalkan amalan selawat dan sebagainya. Katakanlah selawat 1000 kali, cukup ke 1000 kali? Istighfar 1000 kali, cukup ke 1000 kali? Ya? La ilaha illallah 1000 kali, cukup ke 1000 kali? Ya, subhanallah 1000 kali, cukup ke 1000 kali? Nak cukup 1000 kali hak tu supaya sunat tasbih pun. Iyalah 300 tasbih par rakaat. Ingat senang ke? Ingat mudah ke nak buat? Mudah nak buat sunat tasbih? Ingat senang ke? Hari-hari mampu, hari-hari boleh buat? Payah, benda mahal. Benda mahal, payah. Kalau tak lawan tak berjaya. Kena lawan betul-betul, lawan sungguh-sungguh. Bila dah manis, tak apalah. Ini dikatakan tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal datang perasaan cinta. Bila dah cinta tak apalah lah, mulalah merunta-runta, tak dapat buat tak boleh lah. Itu dia. Dia rasa seronok lah. Dia rasa nikmat lah, dia rasa indah dah. Nak dapat capai rasa tu, masya-Allah. Dia bukan senang. Baik, sebab ini campakkan anugerah Allah setelah kita menjalani mujahadah. Ya. Baik. Jalankan dengan sedaya upaya kita. Dengan wiridnya, dengan amalannya, dengan zikirnya, dengan selawatnya dan sebagainya. Ya. Wirid daripada tarekat yang diberikan oleh guru yang membimbing kita itu, kita sedang salih itu dipimpin oleh guru, dia tentukan, okey. 10,000, 10,000. 3,000, 3,000, bacalah. Bagaimana Sunan Kalijaga? Gurunya mengatakan, bawa muridnya pergi duduk kat sungai, duduk kat sini, kamu berzikirlah. Selagi aku tak datang, jangan kau berhenti. Tiba-tiba gurunya selepas pergi meninggalkan muridnya, tak teringat, terlupa. Selepas 20 tahun baru teringat. Pergi semula cari anak murid dia. Anak murid dia lagi hebat pada dia dah. Faham? Haji Mat? Faham tu? Duduk tunggu kat situ. Sunan Kalijaga, wali yang penjaga sungai tu. Hingga sampai air melimpah, dia berlumuk habis tubuh badan dia, tak lemah tak apa pun. Sebab apa? Sebab dia zuk dengan Allah, dia asyik dengan Allah. Guru yang tak sedar. Selepas dia pesan begitu, dia lupa terus. 20 tahun baru ingat. Bukan masa kejap tu. Tak makan, tak minum. Jangan fikirlah, dah tu tak lapar kok, dah tu tak itu ke. Allah dah sebut Ashabul Kahfi 309 tahun. Ini kan pula 20 tahun. Kita dah fikir ikut fikiran kita je kita ni. Buatlah dulu bagaimana yang telah sebutkan, nak rasa. Buat. Tiba-tiba datang gurunya. Cari, jumpalah, ditepuk kepalanya. Bawa sedalah, berlumuk habis lah. Tak nampak rupa lah. Muridnya lebih hebat dari gurunya. Itulah kisah wali Sunan Kalijaga.
Faham tak kisah tu? Baca tak kisah tu? Kita dengar kisah, kita dengar cerita bagaimana hebatnya Tok Guru ni, bagaimana hebat Tok Guru ni, bagaimana hebat Tok Lebay ni. Orang nak masuk rumah dia tak boleh berenang. Padahal mana ada sungai, mana ada lautan. Apa amalan dia? Tak nak tahu, tak nak amal. Mereka mengamalkan tiap-tiap kali. Ya, selesai daripada mengikut kalau mengikut susunan yang telah diajarkan ya oleh orang yang mengamalkan ini, Imam Asy-Syadzali, dia baca selepas asar. Apa dia baca? Hizbul Bahri. Hizbul Bahri. Orang datang dengan niat jahat, berenang dia kaki 5 rumah dia, mana ada air, mana ada sungai. Hanya dia amal saja selepas asar, baca tu je. Macam yang kita sebutkan tadi, kata Imam Bukhari dan Muslim, bila menjelang awal malam, menjelang awal siang, hendaklah engkau membaca 5 ayat daripada awal surah Al-Baqarah, diikuti dengan ayat kursi, diikuti dengan lillah, diikuti dengan amanah Rasul. Kamu akan selamat daripada pengkhianatan manusia, kejahatan manusia. Kamu akan dilindungi. Ini jaminan yang disebutkan oleh Nabi SAW selepas subuh dengan selepas maghrib. Buat tak? Dah agak cetau. Nak baca hizib, tu pun nak berjaya macam mana? Duk dengar berita lah, duk dengar cerita lah, hebatnya Tok Guru tu, hebatnya Tok Guru ni, hebatnya Tok Lebay tu. Orang datang ke rumah dia dengan niat jahat, nak mencuri dan sebagainya, berenang. Duk cerita berenang. Dah kita bila nak baca? Sampai dah masa je kita amal balik ni. Di dunia penuh dengan fitnah ni, di dunia penuh dengan berbagai-bagai masalah ni. Ni malah Allah, macam mana? Ya, dengan Hizib An-Nawawinya daripada kejahatan-kejahatan, ya, dengan haddadnya Al-Haddad, daripada sihir-sihir, bagaimana telah disusunkan oleh para ulama yang mengamalkan. Lalu mereka menamakan 3 perisai kekasih Allah. Mereka namakan 3 perisai kekasih Allah. Lepas subuh baca Hizbul Bahri. Apa ni? Lepas subuh baca Hizib Nawawi. Lepas asar baca Hizbul Bahri. Lepas isyak atau maghrib, pilih antara 2 itu, baca Al-Haddad. 3 perisai kekasih Allah. Apa makna perisai? Haji Mak, perisai makna apa? Pelindung, benteng, pertahan. Tahu. Nampak tak? Dah sampai masa dah kita sekarang ni. Dunia dah hampir kiamat dah. Dajjal nak muncul dah. Kalau iman kita tidak mantap, kalau amalan kita lemah, habis. Ya. Baik. Sebab itulah penting, ya, untuk kita bersuluk, ya, supaya kita dapat merasai makrifat ini, dapat rasa zuk dan dapat maqam pana itu. Baik. Mencapai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu disebutkan sini untuk kita fahamkan, mencapai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara yang senang. Tak semudah yang dicakap, tapi kena buat baru dapat rasa. Tak buat tak tahu, cakap saja tak sama. Baik. Malah tak berbau oleh orang awam umpama kita yang pengecut. Pengecut tak kita ni? Pengecut tak? Nak syurga, nak kaya, nak senang, tapi malah senang nak tak? Nak, tapi malah Allah. Syurga nak tak? Nak, tapi malah Allahu Akbar.
Waktu mula berangang lah. Duk berangang aja kitanya. Andai aku kaya. Kau duk berangang lah kitanya. Sebab malah pengecut kita ni. Tak nak jalankan usaha, tak nak jalankan ikhtiar, tak nak jalankan mujahadah. Sebab itulah kalau kita pengecut, pengecut dengan apa? Pengecut kepada mujahadah, pengecut kepada ibadah, tak mungkin kita berjaya. Daripada dulu pas sekarang ada sembahyang wajib dah. Tak ada pun teringin nak buat sembahyang sunat. Orang buat sunat kita ada je. Duduk cakap orang sembahyang sunat kita ada je. Bila orang sembahyang wajib, Allahu akbar, asyhadu barulah kita bangun. Tak terbuka pun hati nak sembahyang sunat, nak berzikir, nak baca Quran. Tengok orang mengaji Quran, tengok pergi baca Quran gitu ada je. Nak berjaya macam mana? Macam mana nak berjaya? Orang siap dengan belajar macam-macam, dengan belajar Quran lagi, dengan belajar lagu lagi, dan macam-macam taranum lagi. Kita ada je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang belajar macam-macam. Kita ada gitulah. Berangang bukan main. Allahu akbar. Ini dia. Jalankan mujahadah, jalankan ibadah. Jangan jadi pengecut. Tak cuba nak lawan, akhir sekali kita pun, ustaz tak apalah ustaz. Berapa ustaz tu malaikat ke? Bukan manusia. Ustaz boleh lah. Dia tidur sejam pun tak apa. Kita mana boleh. Ni lah paling banyak alasan-alasan kita. Faham tak? Allahu akbar. Tak ada seorang pun lahir tu jadi ustaz. Malaikat bermula dengan start belaka. Kadang-kadang kita ni tak start lagi. Bila nak start ni? Baru nak start. Lawan. Jangan jadi pengecut dalam kita mujahadah. Jangan jadi pengecut dalam beribadah. Kena lawan, kena buat. Buat. Sebab orang berjaya, dia tak ada alasan. Orang berjaya sentiasa mencari cara, mencari jalan. Tetapi orang yang gagal sentiasa menciptakan alasan. Itulah, inilah. Nak berjaya macam mana? Banyak sangat alasan. Bapa tak datang, Allah, balik tidur lewat malam sudah ingat nak pergi dah. Kenapa tak datang? Tak ada orang nak telefon, tak ada orang WhatsApp. Alasan. Macam-macam, banyak lagi lah. Tak ingat pagi ni ada qiyamul lail. Kenapa berusi tak umum? Macam-macam alasan, ada je. Contoh bukan kat sini ni, kat lain contoh aja ni. Dah nak berjaya macam mana? Boleh berjaya? Tak. Baik. Sebab apa? Sebab kita pengecut dengan mujahadah. Sebab kita pengecut dengan ibadah. Ya. Bila pengecut kepada ibadah dan kepada mujahadah dan ibadah itu, dan ibadah ini, macam mana kita nak capai? Ya, kerana makrifat itu pakaian orang-orang wali. Jadi kalau kita pengecut dengan perkara ini macam mana? Oh, kita tak mau jadi wali, kita jadi kuali je. Aduh. Sebab itulah bagi kita dunia terlalu luas.
Sedangkan kalau orang tu kenal Allah, rapat dengan Allah, dunia ni sangat sempit. Dunia yang luas terbentang ini sangat sempit. Dan akhirnya bagi mereka yang mencapai maqam ini, dunia ini tak ada sempadan lagi. Tak perlu kepada kapal terbang, tak perlu kepada visa, tak perlu pada pasport. Semua boleh dia pergi ke mana-mana bebas dengan tanpa ada sekatan pun. Sak ke sana, sak ke sini tanpa naik kapal terbang, tanpa naik kereta, dia boleh sampai. Pasal apa? Pasal dah capai maqam yang dia sebagai rijalullah, sebagai kekasih Allah, sebagai tentera Allah. Maka di ketika itu dunia tiada sempadan lagi baginya. Kita nak pergi ke mana sibuk dengan pasport, nak pergi ke mana sibuk dengan visa, nak pergi ke mana sibuk dengan duit, nak pergi ke mana sibuk dengan macam-macam. Ingat dengan duit ke? Tak ada duit boleh sampai. Daripada Thailand masuk Kelantan, masuk Terengganu, masuk Pahang, masuk Kuala Lumpur, tak ada duit pun boleh sampai. Apa masalah? Tak yakin lagi. Dunia tiap tanpa sempadan ini. Para wali mereka kuat mujahadah dan ibadah. Para anbiya, nabi-nabi mereka kuat dengan mujahadah, dengan ibadah. Para rasul mereka kuat dengan ibadah dan mujahadah. Lalu mereka layak untuk mencapai makrifat ini. Makrifat mengikut istilah tasawuf ini sangat berbeza dengan makrifat usuluddin. Kerana makrifat usuluddin itu ialah membicarakan, mengenal dalil tentang wujud Allah Ta'ala, atau mengenal Allah dengan dalil. Dia sendiri tak rasai pun perkara itu. Contoh dalilnya ada makhluk ini, dan termasuk juga mengenal segala sifat-sifatnya yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu saja. Tetapi makrifat di sisi tasawuf ialah mengenal Allah dengan jalan kehadiran suatu rasa, dengan jalan kehadiran satu rasa, rasa kepuasan, rasa kenikmatan, rasa kemanisan. Nak rasa tak? Tak ada makanan, tak apa. Tak ada minuman, tak apa. Rasulullah ada peminta sedekah, dia balik hanya sebiji kurma saja, dia kerak dua, bagi ke isterinya satu kerak lagi bagi untuk meminta sedekah. Sebiji kurma besar mana sangat, bagi dua. Kita insya-Allah, bayangkanlah sahabat Nabi, mereka jalankan usaha dengan dunia, tapi dunia tak pernah terlekat di hati mereka. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman sendiri, Abu Bakar sendiri, Rasulullah sendiri, sikit pun tak ada di hati mereka dengan dunia ini. Tapi mereka buktikan, mereka berjaya. Nak dunia, alah pelik apa? Mereka boleh buktikan. Tapi dunia bukan segala-galanya, wang ringgit bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau dilantik menjadi khalifah, satu hari beliau membahagi-bahagikan harta kepada keluarganya. Lalu beliau dituduh dengan bagikan harta daripada hak kerajaan dengan tanpa persetujuan. Dituduh, difitnah. Lalu Sayyidina Utsman bersumpah, wahai sahabatku kalian, demi Allah, harta yang ku bagi ni harta aku.
Aku tidak ambil sikit pun harta kerajaan. Harta aku bagilah harta aku. Sikit pun aku tak ambil harta kerajaan. Nak beli beg ke, nak beli cicing ke, sikit pun tak ambil. Aku bagi harta aku. Bukan kau tak tahu aku kaya dulu. Sebelum aku dilantik menjadi khalifah, aku kaya. Aku berdagang. Bukan kamu tak tahu. Demi Allah, sepanjang aku dilantik sampai hari ini, 1 sen pun aku tak ambil duit daripada kerajaan. Ini baru betul. Ini sapu bersih. Semua. Taksi kena GST. Makan kedai pun kena GST. Nak bertelefon pun kena GST. Nak kecing berak kena GST. Nak pakai api air pun kena GST. Sayyidina Uthman mengatakan sepanjang aku dilantik menjadi khalifah, 1 sen pun aku tak ambil duit kerajaan. Tapi Sayyidina Uthman dikepung, difitnah, dan akhirnya dibunuh, ditikam ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Allah. Ini dia. Baik. Rasulullah lalui perkara ini, para wali lalui perkara ini, para anbiya lalui perkara ini. Sebab itulah makrifat ini perkara yang sangat mahal. Berbeza makrifat usuluddin dengan makrifat tarekat tasawuf ini. Baik. Tetapi makrifat di sisi tasawuf ialah mengenal Allah dengan jalan kehadiran suatu rasa zauq yang dinamakan syuhud. Dan syuhud ini dicampak oleh Allah ke dalam hati seorang wali atau seumpamanya setelah hati itu bersih daripada karak hawa nafsu dan syaitan, ya, dan keduniaan. Setelah mereka jalani mujahadah sungguh-sungguh, Allah campak. Sebab ini anugerah Allah. Perasaan zauq atau syuhud yang menghasilkan ma'rifat sufiah umpama ini tidak akan mencapai malaikat oleh orang wali, oleh orang yang tidak pengecut dengan mujahadah dan ibadah. Dan tidak dikatakan makrifat malaikat orang itu arif billah. Dah kena, dah wali dah. Dah rijalullah lah. Dah ahlillah lah. Iaitu orang yang mengenal Allah dengan jalan hadir. Suatu kedapatan zauq. Bukan senang nak dapat kedapatan zauq ni ataupun syuhud ini. Dan di waktu itu terdapatlah kepadanya fikiran-fikiran yang bernas. Bila dia hasil, maka ketika itu fikirannya menjadi fikiran yang bernas, tutur kata menjadi tutur kata yang bernas, ilmu pengetahuan yang menjadi ilmu pengetahuan yang indah-indah, dan ilham-ilham atau rahsia-rahsia yang luar biasa di luar batas kekuasaan otak manusia, yang mana manusia tak mampu nak fikirkan perkara itu semua. Tapi inilah hakikatnya. Nak rasa, nak tahu, ya, jalankan mujahadah, kamu akan rasa. Sebab ini Allah dedahkan siapa saja layak. Lambat, cepat, bergantung kepada individu masing-masing. Jalankan usaha, jalankan ikhtiar, insya-Allah. Bila Allah buka, selesai. Sebab itu disebutkan wallazina jahadu fina. Orang yang mujahadah perjalanan kami. Sekarang ni kita mujahadah jalan mana? Demi kerja pukul 2 pagi bangun dah, siap dah, pergi dah. Tapi demi Allah, nak makrifat kepada Allah, pukul 4 tak sanggup bangun. Jangan kata pukul 3, pukul 2. Kalau start kata pukul 2 kita start. Sudah. Dah.
Masa mana nak tidur tak? Kita start lah pukul 4.30 kata jenang kita. Pukul 4.30. Kalau pukul 4 awal sangat tak? Contoh, bukan sungguh, contoh je. Ada yang tawar pula, kita start pukul 5 dia ke? Tawar pula, kita start pukul 5 dia ke? Dan kalau start pukul 5 nak buat benda apa je? Nampak tu? Tapi kalau demi dunia, awal lagi bangun. Oh, siap awal lagi. Yang akhir tak nak benda pun habuk. Tapi kita sanggup bangun awal tak tidur. Kejap-kejap selah, kejap-kejap jaga, kejap-kejap jaga. Tak dapat tidur demi dunia, masya-Allah. Nampak? Boleh faham tak tu? Ha? Oh, moga menteri telefon. Ibrahim, kau datang ambil aku. Pukul 3 pagi. Tak tidur dah kawan ni. Menteri telefon suruh ambil dia. Aku tak nak pakai driver lain. Aku nak pakai engkau, Ibrahim. Tak jenera tidur dah Ibrahimnya. Boleh faham tu? Nampak? Allah. Inilah penting untuk kita fahamkan. Jadi ringkas cerita kesimpulannya, nak rasa kena lawan. Jangan jadi pengecut. Lawan, mujahadah sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, insya-Allah. Allah tak pernah bohong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan buka jalan-jalan kami. Tanya diri kita, selama ini kita mujahadah jalan siapa? Jalan Allah ke jalan nafsu ke jalan syaitan? Jalan dunia? Tak apa, rasalah. Allah tak akan buka lah. Kalau kita mujahadah pada jalan Allah, Allah dah sebut, aku akan buka. Yang perkara ini tidak mustahil. Jadi insya-Allah sekadar tu dulu, tanda kat situ dulu. Dengan penjelasan itu dapatlah kita faham. Tanda kat situ dulu, insya-Allah kita sambung minggu ke-4 nanti. InsyaAllah mana-mana yang ada pagi ni, ada sedikit oleh-oleh Terengganu, kepuk sedap yang biasa dah makan. Boreng kepuk botel tu tak sempat dekat sini dah. Ya, ambil yang kering je lah. InsyaAllah tengok minggu depan ni mungkin sempat kot. Kepuk lekor tu. Kita bawa banyak sikit. Masalah takut peti tak ada kat sini. Kadang-kadang pergi kat lain dulu, habis kat lain bawa ke sini, kalau peti tak ada susah juga. Sebab benda macam tu bukan macam hak kering. InsyaAllah lah, tak apalah, tak boleh yang basah pun yang kering boleh lah. Ya, nak pergi Terengganu jauh sangat, beli kat sini dekat, pergi Terengganu pun harga tu juga. Siapa tangga dah harga tu juga kak. Tak ada masalah, macam duk syurga dah. Mari seorang nak akan kepuk, tak payah kita Terengganu. Itu dia. Ya, sekadar tu dulu insyaAllah. Ada soalan? Darah tutup. Ada soalan? Sila. Tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa hassin akhlaqana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min da'watin la yustajabu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, begitulah tadi kita dengar tazkirah yang disampaikan oleh yang berbagai ustaz. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari apa yang disampaikan tadi. Dan di pihak majlis mengucapkan berbanyak terima kasih, dan insyaAllah kita jumpa lagi di kuliah beliau di bulan
di hari yang akan datang. Dan sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah maghrib petang ni ialah Haji Muhammad Rafi, insyaAllah dijemput semua muslimin muslimat hadir.